Okey, Assalamualaikum. Jadi sekarang saya dah bagi nota ya. Saya dah bagi nota tadi. Jadi kalau siapa-siapa yang dah buka nota tu boleh refer kat nota. Jadi saya nak sambung balik exercise kita hari Selasa hari tu. Kita masih lagi membincangkan tentang jenis, saya tak pergi lagi pada jenis isim. Saya masih menceritakan 4 aspek isim-isim ya. 4 aspek dia. Dan aspek yang kita nak tahu nombor 1 ialah dia punya sama ada dia makrifah ataupun nakirah. Tadi kita bagi contoh kan. Contoh yang kalimat kita nampak isim tadi yang dalam ayat yang sebelum ni kita bertarabur, kita ingat ya. Satu adalah al-bayinah, bayinah. Itu adalah nakirah. Maksudnya bayinatun ataupun bayinatin. Ya. Jadi itu adalah nakirah yang dalam ayat yang kita kaji tadi. Dan kalau makrifah, ya, yang tadi ayat juga, ayat yang sebelum tu adalah bayinat, al-bayinat. Jadi kita tahu dia adalah makrifah dan dia juga adalah muannas. Dia adalah muannas sebab dekat sini apa dia ciri-ciri muannas. Nombor 1, dia punya penghujung dia ta murbata. Nampak tak simpul kat sini. Alif maksurah. Alif maksurah tu ya yang tak ada dot tu. Yang tak ada dot tu atau lepas tu diikuti dengan alif ya. Jadi dia alif maksurah. Jadi lagi satu apa-apa jamak yang hujung dia adalah alif ta. Jadi kita dah tahu dia muannas. Kalau alif ta, itu yang saya tanya tadi tu. Macam mana kita tahu dia adalah jamak, dia bukan musanna, dia bukan mufrad. Sebab bila cakap al-bayinat, ya, ada alif ta tu. Jadi kita dah tahu maksud dia adalah bukti-bukti. Bukan satu bukti. Yang ayat selepas tu dia cakap bayinatun, ya, bayinatun kan, bayinah. Dan itu adalah satu bukti. Satu bukti itu adalah nakirah. Dan dia masih juga muannas sebab dia ada ta murbata kat ujung dia. Ya. Okey. Tadi Kak Nisa tanya pasal nakirah kan, perbezaan nakirah dengan makrifat. Jadi makrifat tu selalunya dia tak ada tanwin kecuali kalau dia nama betul. Contohnya yang Muhammadan ataupun Muhammadun ataupun Muhammadin kan nama Muhammad, ya. Jadi Muhammad adalah makrifat, dia khusus. Tetapi dia boleh ada tanwin. Dia boleh ada tanwin. Maksud kita panggil tu adalah ismul alam, nama yang betul. Tapi kebanyakan kalau makrifat dia tak ada tanwin. Dan dia dimulai dengan alif lam. Yang bila saya tanya tadi kan azizun. Saya tanya ada kait ke makrifat ataupun nakirah, jadi jawapan dia nakirah. Nombor 1 sebab dia ada tanwin. Lepas tu tidak ada alif lam kat depan tu. Azizun, hakimun. Tadi kan yang masa kita bincang yang sifat Allah tu. Jadi itu adalah dalam bentuk nakirah umum. Ya. Jadi salah satu yang lepas tu kita tahu pasal bilangan mufrad, musanna, jamak. Jadi yang mufrad tu adalah 1, musanna ataupun masani dia adalah 2 pasangan dan dia kita nak tahu dia pasangan tu dia ujung dia alif lam. Ani ataupun aini. Ani ataupun aini. Lepas tu jamak. Jadi sekarang ada 2 jenis jamak. Satu kita panggil jamak salim. Jamak salim tu kita panggil sampura. Dia punya penghujungnya jamak salim tu ialah una ataupun ina. Kalau itu untuk muzakkar. Kalau untuk muannas, dia hujung dia ialah ati. Alif ta. Ati macam bayinat. Jadi itu adalah jamak. Jamak salim. Ada yang jamak yang bukan salim. Maksudnya jamak tu dia broken plural. Maksud jamak asal. Jadi dia pecah. Jadi memang banyak contoh dia. Kalau bahasa Inggeris kita paling senang kita nak tahu orang yang tahu bahasa Inggeris ya. Kalau saya cakap, okey saya nak tanya pada Kak Zah. Kak Zah you can on the mic, saya tanya dalam bahasa Inggeris. Kalau singular untuk gigi apa dia? Kak Zah? Can Kak Zah on the mic? Is Kak Zah still? Kalau singular untuk gigi kan, bahasa Inggeris, apa dia? Can anybody wants to jawab? Is it tooth? Is it tooth? Yes, tooth kan? Okay, Yeah. itu ya tooth kan? Kalau banyak gigi, plural apa dia? Teeth. Correct. Jadi ini contohnya broken plural. Maksudnya kita tak boleh cakap T-O-O tooth tu kita tambah S kat depan tu kan. Macam apples kita boleh tambah S kan kat ujung tu. Kita tahu plural kan. Jadi kita tak boleh simply nak tambah S kat depan tu jadi plural. Maksudnya the plural of tooth adalah teeth. The plural of goose adalah geese kan. Betul tak?
Jadi dia pecah lah. Maksudnya dia tak ikut dia punya pattern. Yang ini kita panggil broken plural ataupun kita panggil jamak aksar. Ya. Jadi yang pecah tu saya bagi contoh. Yang selalu kita patut tahu. Kalau saya cakap Nabi kan, satu Nabi, mufrad, Nabi kan. Dia Nabi kan? Betul tak? Nabi kan? Kalau saya nak cakap banyak Nabi-Nabi, apa perkataan dalam bahasa Arab? Selalu kita sebut ni. Selalu kita bermula dengan doa ni. Salawat tu. Nabi-Nabi. Salah satu nama surah dalam Al-Quran. Nama ni. Nabi-Nabi. Tapi apa satu perkataan? Dia bukan Nabuna kan? Dia bukannya Nabi Yuna ke macam tu, bukan tu. Perkataan dia Nabi-Nabi. Kalau Nabi-Nabi apa? Kalau satu Nabi, itu mufrad. Kalau banyak apa dia? Dalam salah satu nama surah. Anbiya, kan? Anbiya. Oh, itu keluarga Anbiya itu macam wali-wali kan? Anbiya adalah plural pada nabi-nabi. Oh, okay. Nabi sama dengan rasul. Ya, ingat tak? Rasul adalah messenger. Dia ada kitab. Tapi nabi-nabi macam contohnya kan Nabi Nuh kan, kita tak dapat kitab dari Nabi Nuh kan? Betul tak? Jadi banyak 25 nabi disebut dalam Al-Quran. Dan insya-Allah kita dapat bertarabuh dengan cerita-cerita Nabi Yusuf kan. Tapi kalau banyak nabi, selalu saya cakap yang wassalamun ala anbiya. Itu yang saya selalu bila pergi salawat kepada Rasul kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya selalu cakap wassalamun ala anbiya wa mursalin. Dan bagi salam juga salawat pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Mursalin tu adalah rasul-rasul. Nampak tak? Jadi anbiya tu adalah satu contoh kita panggil jamak yang bukan salib, dipecah. Ada banyak. Macam saya bagi contoh, sekarang kita nak belajar pasal jamak ni. Menggunakan Al-Quran sebab tujuan kita ni kita nak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran ada berapa banyak surah? 114 kan? Okey, kalau satu kata Al-Baqarah tu kan, saya nak cakap itu satu surah kan? Betul tak? Satu surah. Betul kan? Betul. Kalau nak cakap banyak surah, apa perkataan dia? Jamak. Kalau jamak surah apa dia? Banyak surah. Dalam bahasa Melayu senanglah surah-surah kan? Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau chapter, jadi chapters kan? Tambah S saja. Kalau bahasa Arab, surah tu apa dia? Kalau siapa yang dapat tahu lah. Surah juga kan? Surah adalah mufrad. Ya? Jadi kalau jamak, dia sebab dia dalam kumpulan broken plural, dia panggil suwa. Nampak tak? Jadi ini yang kita nak belajar. Yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan Anbiya, yang berkaitan dengan dengan Al-Quran. Nampak tak? Sebab ini kita kena tahu dia kata ada suwa. Jadi kalau saya nak cakap Bau dengar ini suara. Jadi ini yang kita nak belajar ni. Sebab saya tak nak cerita pasal meja-meja kan. Saya nak tahu banyak kerusi kan. Semua tu. No. Kita nak buat yang bahasa Arab ni tujuannya kita nak dekat dengan Al-Quran. Ya, itu je. Sebab untuk kita dekat dengan Al-Quran tu dia adalah usaha seumur hidup sampai kita mati. Dan salah satu hadis yang saya sukalah, saya kena cari hadis tu yang bahawa kalau kita malaikat Allah ambil nyawa kita masa kita sedang menuntut belajar, bila kita kat kubur tu Allah hantar malaikat tu sambung pelajaran kita tu. Best Nanti saya cari. Memang itu saya ingat sebab masa dekat mana tu? Dekat UAE yang beritahu kat saya. Sampai sekarang saya tak nak lupa tu. Memang best kan? Sebab kita dah saya pun terus ingat ni nanti. Terus ingat hari Jumaat ni. Terus ingat. InsyaAllah. Jadi kita tak rugi. Mungkin kita silap tak apa. Silap tak apa. Tapi sekarang yang kita nak tahu. Jadi itu adalah jamak. Jadi kita nak tahu jamak apa. Maksudnya itulah jamak salim. Ya, jamak salim. Salim tu adalah sound. Ya, salim.
selamat jamak yang secara normal lah kan. Okey, lepas tu Iraq tu saya tak cover lagi. Insya-Allah kita pergi pada Iraq. Jadi sekarang itu yang saya dah buat contoh-contoh ni saya dah buat. Jadi saya tak nak ulang. Kalau siapa yang miss kita kena dengar recording lah. Jadi saya nak sambung balik exercise. Ingat yang kita buat yang pasal muslim kan, kita gunakan muslim tu. Jadi latihannya mukmin kan. Jadi kalau muslim tu kalau dia mufrad dia muslimun. Kalau dia mufrad nakirah. Kalau dia mufrad makrifat kita panggil al-muslim. Dia al-muslim, the muslim. Muslim itu. Kalau dia dua orang muslim kita panggil muslimani. Ya. Kalau dia rafa' ya muslimani. Selalunya lah. Macam ni. Kalau dia jamak, kalau jamak salim kita tambah una. Jadi muslimuna. Biasa dengar kan? Jadi selalu kita dengar adalah muslim, muslimani, muslimuna. Kalau dia rafa' ya muannas. Jadi kalau selalu kita dengar pergi masjid kan, pintu masjid tu dia adalah muslimah kan? Kita nampak pintu nak ambil wuduk apa dia? Muslimah kan? Yang kawasan kita panggil muslimah. Kalau muslimatun tu maksudnya dia alif nakirah. Tak kisah mana muslimah lah. Bukan muslimah yang orang ni. Bukan al-muslimah. Kalau al-muslimah maksudnya seorang aja. Siapa dia? Antara kita yang al-muslimah yang boleh masuk. Kita orang lain tak boleh masuk. Dia kena cakap muslimah. Maksudnya tak kisah apa. Tapi kalau dia dua orang, kita panggil muslimatani. Kita tambah tani. Ada nama tani. Jadi kalau ada jamak, dia adalah muslimat. Ya. Jadi adalah muslimat. Jadi contoh yang kita dalam Al-Quran, kita dah buat ialah innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. Jadi contohlah yang Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab, kita dapat tadabbur ni, sesungguhnya laki-laki itu laki-laki muslim. Jadi muslimin kan? Ataupun muslimun kalau dia rafa' jadi kalau yang perempuan tu muslimat. Nampak tak alif ta kan? Kalau mukminin, jadi kalau yang banyak tu perempuan tu adalah muslimat kan. Tapi kalau antara duanya, jadi ini yang kita nak buat latihan. Jadi sekarang ni saya nak tanya yang mukmin tu kita dah buat hari tu. Jadi sekarang saya nak bagi exercise yang kita tengok ya, kita nak latih pasal bilangan ni dan kita nak latih pasal jantina ni, kejantinaan ni. Jadi kalau saya kata kafir, ya kafir. Kalau muslim tu bukan kafir kan? Jadi kalau kafir, kalau saya nak cakap seorang mufrad seorang kafir, seorang. Saya tak tahu siapa kafir. Macam kalau lelaki, saya nak sebut apa dia? Macam mana? Kalau kafir, macam mana saya nak sebut? Kalau nakirah. Kafir juga kan? Yalah kafirun lah ataupun kafirin kan? Betul tak? Tapi dia adalah dua baris tanwin, ya, bukan kafiruna, ya, bukan tu, dia kafirun. Tapi selalunya kita berhentilah kan kalau kita nak wakaf kita cakap kafir kan, tak sebut. Kalau dua orang kafir saya nak cakap lelaki, macam mana saya sebut? Ingat dia punya tu ada ni. Kalau dua orang kafir lelaki, apa dia punya kalimat dia? Kafirani ya. Betul-betul pandailah kakek. Kafirani kan. Jadi inilah muslim tu saya gunakan sebagai acuan. Ya, kita ikut tu je. Jadi kafirani kan. Itu adalah dua orang kafir lelaki. Betul-betul khusus. Kalau saya nak kafir banyak macam mana? Kafirun. Betul lah kafirun kan. Surah Al-Kafirun ingat tak? Ya. Kan. Qul ya ayyuhal kafirun kan. Kalau kita jadi kafiruna lah kalau dia rafa'. Jadi kafiruna, kita tambah waw dengan na. Una, kan? Una. Kalau yang lelaki dua, ani ataupun aini. Kalau perempuan, sekarang kita nak tengok orang kafir perempuan. Jadi kita nak sebut apa?
dia kalau contoh perempuan tu, kalau mu'annas tu dia ada tamur bata, kan? Jadi macam mana? Kita hanya tambah tamur bata je. Jadi kalau jadi kafirah kan? Kafirah. Jadi kafirah dia ada tamur bata. Macam kita cakap muslimah kan? Ya. Mukminah kan? Jadi sekarang kafirah. Kalau dua orang perempuan kafir, macam mana kita nak sebut? Kafiratani. Pandai? Betul. Kafiratani. Ya? Jadi kita ikut pattern tu. Jadi so nota tu saya lagi. Ya? Kafiratani. Jadi kalau jamak macam mana? Tadi kafirun kan kalau jamak lelaki. Kalau jamak perempuan macam mana? Kafirun juga ya? Tak, dia ada alif ta tu. Kafirat lah. Kafirat. Maksudnya dia kafirat kan? Jadi kafirat ada alif ta. Ingat bayinah tadi kan? Bayinat. Dia ada alif ta. Jadi kalau al-bayinat dia maksudnya dia ada banyak bukti. Kalau bayinah dia hanya satu bukti. Kalau al-bayinah maksudnya ada satu bukti yang apa benda bukti tu? Al-bayinah hanya ada satu bukti yang khusus. Kalau bayinatun tu ataupun bayinatan ataupun bayinatin dia maksudnya adalah satu bukti. Kita tak tahu bukti apa. Ya, jadi sebab dalam Al-Quran memang khusus. Memang kita tahu apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sama ada dia makrifat, sama ada dia maksudnya khusus ataupun dia nakirah, maksudnya general kan? Dia umum. Ataupun sama dia pada lelaki ataupun pada perempuan, ya. Sama ada dia pada seorang, pada dua orang ataupun pada ramai orang. Jadi itu contoh dia. Jadi last exercise. Sebab ini kita kena faham dulu. Sebab kita kena tahu ni betul-betul sebelum saya pindah pada cerita pada apa tu? Pada i'rab. Jadi sekarang kita bagi contohnya sabar. Orang yang sabar. Jadi dia sabir kan? Sabir. Jadi orang yang sabir tu, ya, dia pembuat sabir tu, kalau lelaki macam mana kita nak sebut? Kalau nakirah maksudnya general. Sabir. Sabir lah kan? Sabir. Saya boleh cakap sabirun, saya boleh cakap sabiran kan? Yang tanwin tu kan saya boleh cakap sabirin, itu bergantung pada grammar kan? I'rab. Tapi basically sabir je lah kan? Okey, Ya. kalau dua orang yang sabar, lelaki yang sabar, saya nak sebut macam mana? Sabirani. Betul, sabirani. Jadi kalau kita nampak ani itu kita tahu dah dua orang. Ya. Kalau jamak Sabirun. sabirun ataupun sabirin kan? Yanin ataupun wawnin kan? Sebab dia tadi contoh dalam tadi dah innal muslimin kan sabirin kan? Okey, kalau muannas, kalau orang yang seorang sabar yang perempuan, kita nak sebut apa? Sabirat. Bukan rat, sabirah tak kan? Sabirah kan? Okey. Maksudnya sabiratun ataupun sabiratin, tapi dia tamur batanya, tak simple tu. Kalau dua orang? Sabiratani. Betul. Kalau perempuan tu kita tambah taini ataupun taini. Nanti kita masa i'rab tu saya akan bincangkan yang dalam bentuk lain. Okey, kalau yang banyak ramai orang sabar perempuan? Kalau ramai? Sabiratun. Sabirat. Sabirat. Sabirat macam tu ya. Jadi sekarang insya-Allah kita dah ni. Jadi contoh dalam Al-Quran saya dah hari tu kebanyakannya adalah surah Ar-Rahman, ya, dalam surah Ar-Rahman. Jadi saya nak menceritakan dalam surah Ar-Rahman dia mencari Allah bercakap pada dua alam. Jadi alam tu saya dah bincang hari tu, alam jin dengan alam manusia. Jadi dekat sini ayat pertama, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Jadi masyriqaini itu adalah tempat ataupun masa matahari terbit. Tetapi sebab bukan cakap masyriq, di sini disebut masyriqaini. Jadi kalau qaini itu, dia qaini ataupun ani ya, dia apa maksud dia? Maksudnya dua tempat ataupun dua masa matahari terbit. Jadi kita ni satu masa.
tempat matahari terbit ya. Jadi alam mana? Jadi dua alam. Jadi sama juga maghrib. Jadi kalau maghrib tu dia hanya satu ya, kalau maghrib. Tapi kalau al-maghribain dia ada dua tempat matahari tenggelam. Ya, dua tempat ataupun dua masa matahari tenggelam. Jadi maghribain. Ya, kalau kita cakap solat al-maghrib, maksudnya the setting time lah kan. Sunset. Satu sunset. Tapi kalau al-maghribain ada dua sunset. Ya, kalau sunrise tu al-masyriqain, ya, matahari terbit. Ada dua matahari terbit. Jadi kita dah tahu surah Ar-Rahman tu khusus menyebutkan pasangan-pasangan ni. Lepas tu Allah tanya pada kita, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jadi kuma tu adalah ganti nama pronoun, personal pronoun untuk dua makhluk. Kuma. Dua makhluk yang berakal. Sebab kalau makhluk tu tak berakal, tak cakap rabbikuma, dia akan sebut rabbiha. Sebab ha tu, ganti nama ha tu, dia ha simpul tu kan, dia merujuk kepada makhluk yang tidak berakal. Ya, makhluk yang tidak berakal. Jadi rabbikuma tu ialah merujuk pada dua makhluk yang berakal, dan makhluk yang berakal yang boleh membuat pilihan. Malaikat walaupun dia berakal, dia tidak ada pilihan. Dia tak ada pilihan untuk tukazibani, untuk menolak, nak mendustakan apa-apa. Kita diberi pilihan untuk nak bercakap benda yang benar atau untuk mendustakan sesuatu. Jadi dekat sini Allah tanya, nikmat mana yang kamu dustakan? Dan kamu kat sini dalam bahasa Melayu tulis kamu je kan. Actually mana yang kamu berdua dustakan. Dan kadang-kadang kalau kita fikir manusia kan, manusia ni kan kita cakap kita dikorin kan. Kadang-kadang kita disebut kita ni dikorin. Maksudnya kita ada teman jin lah, teman orang cakap syaitan lah apa kan, teman jin kan. Jadi kadang-kadang ayat tu mungkin cakap pada kita. Dan ada benda, sesuatu yang ada entiti yang ada pada kita tu, yang suka menghasut kita tu. Jadi ayat tu sebut, sebab tu kan kadang kalau nak buat ruqyah ke apa-apa kan kadang-kadang ada banyak yang surah Ar-Rahman. Ya. Jadi maka nikmat mana? Jadi 19. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakul la yabghiyan. Jadi Bahrain tu maksudnya dua lautan. Kalau Bahra, ya, kalau cakap Bahrut ataupun Bahrain kan, maksudnya Tamur Bata tu saja. Bukan Tamur Bata, sorry. Maksudnya dia berhenti pada Al-Bahran, maksudnya tanwin ya, Al-Bahrun, Al-Bahrain tu. Tapi ya ini tu, tambah ya dengan nun ke ujung tu, jadi maksudnya dua lautan. Jadi dan Allah membiarkan dua lautan dan kemudiannya dua lautan tu bertemu. Dan kat YouTube ada banyak menceritakan pasal lautan ni. Sebab di mana ada dua jenis laut, dia bertemu tapi dia tak bercampur. Ni dua arus bertemu tapi tak bercampur. Dia pun tak boleh bercampur. Sebab apa? Sebab ada satu batas antara dua tu, jadi memisahkan dua laut tu. Jadi kalau siapa nak tahu pasal tu, jadi nama Bahrain, Bahrain kalau kita nama negara Arab tu, kita panggil Bahrain lah sebab dia adalah negara dua laut. Bahrain sebenarnya, patutnya kita cakap Bahrain. Jadi daripada sini kita tahu bahawa dua laut, bukan satu laut, bukan banyak laut. Dan lepas tu ayat 22 ya. Dan yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ya, mutiara dan lagi apa panggil itu? Dia seashell. Macam saya nak sebut macam mana saya nak sebut yang apa tu, yang selalu kita pergi dekat lagoon tu kita nampak seashell yang cantik-cantik tu, saya lupa nama dia. Marjan tu apa ke nama marjan? Marjan tu lah yang hasil-hasil laut yang kita nampak reef tu. The reef tu kan, dia cantik kan, yang kita boleh jadi benda-benda hiasan. Batu karang tu. Yes, correct, batu karang. Tempat batu-batu karang tu. Jadi kat sini dia sebut marjan. Ya? Okay. Jadi marjan. Okay. Jadi sambung juga. Sebab daripada surah Ar-Rahman kita tahu ada empat syurga.
Sebab syurga yang dua, syurga ceritakan ada dua syurga yang pertama. Ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut yang rasa takut akan saat menghadap Tuhannya. Ada dua syurga, bukan satu syurga. Ada dua syurga. Macam mana kita tahu dia dua syurga? Sebab jannatan. Ya, jannatan. Jadi sekarang saya nak tahu, kalau jannatan ni adalah adakah dia muannas ataupun dia muzakkar? Jannatan muannas lah. Dia muannas kan? Kalau Ya. jannah aja tamur bata kan? Ahli Ya. jannah kan? Tamur bata. Jadi kalau jannatani sebab ada ta ni. Kalau tak ada, kalau dia muzakkar, dia macam jannani macam tu. Dia tak ada ta tu. Ta ni, ya? Ni jannatani. Jadi kita dah tahu. Jadi sekarang nampak tak bila kita faham pasal ciri-ciri isim, kita faham lebih tepat apa yang Allah nak bercakap dengan kita. Sebab ingat ayat Quran Allah bercakap dengan kita. Sekarang kita faham lebih tepat. Kalau tidak kita cakap syurga kan. Ya. Tapi kat sebut dua syurga. Jadi sekarang kita nak tahu Allah menerangkan apa dia dalam dua syurga tu. Ya? Jadi dalam dua syurga tu, dekat situ azawata afnan, dan dekat situ tu afnanin tu kan, maksudnya ada pohon-pohon tapi yang berpasangan, afnan, ya, zawata kan, afnan. Jadi kita dah tahu dah ini ada dua pairs, ya, dua pairs. Lepas tu kita nak tengok lepas tu di dalam kedua syurga ada apa lagi? Fihima. Di dalam kedua syurga tu, mana tahu saya tahu cakap dalam dua kerupa, ganti nama tu adalah hima, bukan fihim, bukan fiha, dia fihima. Di dalam keduanya ainani. Jadi ainani tu kita tahulah ain kan, ain tu adalah mata air, tapi ainani tu dia maksudnya dua mata air, dan kedua-duanya tajrian, maksudnya dua-duanya mengalir, sebab dia ujung dia ani. Jadi sekarang saya nak tanya, ainani tu adakah dia muzakkar ataupun muannas? Ainani muzakkar. Muzakkar sebab tak ada ta kan? Ya. Kalau dia adalah muannas, dia ada ta ni, macam jannatani kan? Tak ada ta kat sini kan? Dia hanya ainani. Ya, ainani. Jadi lepas tu dalam keduanya Allah cakap fihima min kulli fakihatin zaujan. Dalam kedua syurga tu ada buah yang berpasangan. Jadi kita fikir apa dia yang buah yang berpasang-pasangan ni. Jadi menyebabkan kita berfikir. Ya, menyebabkan kita berfikir. Jadi saya tak nak jadi kita habis kat sini lah. Jadi ini saya bagi contohlah, kalau dalam ayat Quran menunjukkan isnain kan, berdua-dua. Isnain tu kan. Jadi boleh baca sendiri dan cuba faham apa maksudnya bila ada kalimat yang menunjukkan dua-dua ni. Ya? Jadi ini hanya sebagai latihan. Jadi insya-Allah lepas ni pada hari Selasa kita kalau saya introducekan barulah teori baru, dan saya nak check apa dia tu. Sekejap yang dekat sini. Jadi maksudnya lepas tu saya akan menceritakan tentang i'rab. Jadi ciri yang keempat yang i'rab tu. Sebelum ni, sorry. Ismul alam. Saya tak jenis isim. Kita tak habis lagi. Jenis isim tu maksudnya apakah jenis dia, dan jenis dia banyak kat sini. Bukan ni, kat sini. Ini dia. So insya-Allah kita nak tengok kategori ismun. Daripada ismul alam, domir, ismun musyabahat, ismun tahdil, ismun mutlaq, ismun isyarah, ismun mausul, ismun istifham dengan mushtaq. Jadi satu-satu tu memang kena ada masa untuk kita nak mendalami pengetahuan kita tentang ismun. Dan kita nak tahu, insya-Allah hari Selasa kita tahu pasal ismul alam. Ya, ismul alam. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tutup? Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, sekejap Jadi kita tutup dekat sini.